Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Dan jangan lupa untuk share kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang mungkin dapat memberi manfaat kepada mereka juga. Alright. Semalam saya kata saya nak terus sambung dengan kaunter lain. Lepas saya dah review kaunter semalam, kaunter apa ya? Oh my god, lupa pula. Astaghfirullah. Kaunter apa saya review semalam? Ewin. Yes, Ewin. Dan hari Sabtu saya dah review beberapa kaunter ya. GBS Momentum. Boleh tengok balik kaunter-kaunter yang saya dah review tu. Okay, tapi takes time lah. 1 hour. Kalau kita tengok sekarang ni dah pukul berapa. Kalau tengok 1 hour dah terlepas lah market kita. Nanti tengoklah waktu rehat ke 12.30 ke. Nanti tengoklah balik. Alright. Okay, so sekarang ni kaunter Ecomed. Nak buat review semalam tu saya dah mengantuk lah. So saya tidur je lah. Okay, kalau tengok kat sini dia ada 3 white zodiacs. Ni bullish dan bullish. Dia breakout trend line bawah ni. Dia trend line downtrend Ni tengok nampak turun ke bawah. Itu downtrend lah. Lepas tu dia punya ada support kat sini ni. Tengok candle dia turun, dia reject kat sini. Pump naik. This one also dia reject kat sini, dia pump naik. So kita tahu ini adalah support. Okay, as simply as that. Lepas tu kalau kita nak tengok projection price, boleh gunakan Fibonacci extension. You pergi kat satu swing yang low sini. Swing high dia paling high dia pergi kat sini. Sini. Okay, nampak macam kat sini lah paling tinggi. So kita letak yang paling bawah. Yang latest adalah dekat bawah sini. So letak. Alright. So kita nampak dia akan pergi ke mana? 530. Okay, 530. After breakout 530, next dia punya target is 550. 5 Okay, kalau kita punya, kalau nak swing lah, kalau kita swing, maybe kita akan target either this one, 61.8%, which is golden pivo, ataupun kadang orang terus target 100%, 635. Itu kalau swing. Tapi masalah sekarang, yang saya dah ulang banyak kali, market tak cantik, market tak stable. Kalau global semua merah, junam, habis semua, habis lah. Orang pun semua lari keluarkan duit. So kita nak expect bursa ni cun-lecun ke? Macam tak logik di situ. So kalau keadaan yang tak sesuai, sentimen yang tidak menarik, pasaran saham yang tidak menarik, mungkin adalah lebih baik kita secure profit. Di mana kalau kita dah masuk, dah untung, ambil saja dulu. Alright? See? So jangan, bukanlah saya kata, kalau kita nak swing juga, sebab kita nampak potensi dekat chart cantik, yang kita expect dia akan pergi lebih jauh dan kita nak hold, boleh pasanglah trailing stop. Kalau tak tahu apa itu trailing stop, boleh tengok video saya yang previously saya dah share macam mana nak buat trailing stop, which is kita follow harga semasa. Sekarang kalau kita masuk sebagai contoh, kalau kita masuk harga sekarang katalah pagi ni dia open tinggi daripada harga dia close hari Jumaat. Kita beli counter bila dia open lebih tinggi daripada harga dia close tau. Walaupun dia ada turun, insyaAllah dia akan teruskan kenaikan. Tapi kalau kita beli counter yang harga open dia hari ni bawah daripada harga dia punya close, kita risau dia akan teruskan turun, terus menjunam ke apa very worried lah. Okay, kalau kita masuk sekarang, kita punya support here, nak kata kat sini ni, here. Okay, dekat sini 495, mungkin 490 kita kat loss lah. Okay, kalau kita masuk sekarang 515, agak jauh, tapi untuk swing tak jauh lah. Kalau kita untuk intraday, kita tak boleh guna ni, kita guna time frame kecil, sebab kita nak tarik dia, kita punya risk mungkin nak 5% maksimum kerugian 5%. Kalau yang guna duit berdasarkan cut loss mengikut duit, contoh hari ni aku nak rugi, okay, bukan nak rugi, kalau nak rugi sangat pun RM200 je maksimum, contoh. So kita tak guna persen lah, kita tak guna by persen, kita guna by berapa modal kita adalah. Kalau kita ada modal RM3,000, kita hanya sanggup rugi tu RM200. Okay, terpulang mana satu kita nak guna, kita punya risk and reward tu terpulang pada diri masing-masing. Sebab orang lain dia ada banyak duit, orang ni tak banyak duit sangat. Orang ni dia punya expectation tinggi, dia punya holding power dia strong. Dia boleh handle. Kalau dia tengah rugi 300-400, dia boleh handle sebab dia nak untung 1,500 contoh. Ada orang kalau dia tengok merah RM300, RM400, dia memang terus kat loss, and then
sebenarnya dia rebound dekat support. Lepas tu dia rugi 400, lepas dekat loss dia terbang pergi 800 keuntungan. Contoh kalau dia hold. Itu kita kena tahu kita punya diri sendiri lah. Adakah kita seorang yang jadi holding power? Adakah kita strong holding power? Adakah kita seorang yang boleh handle pressure bila mana tengok kita punya portfolio merah? Lepas tu keempat, ketiga ke keempat saya tak tahulah. Ada berapa saya cakap. Point dia adalah kita punya trading plan sendiri. Dekat mana cut loss kita? Adakah kalau kita dah jatuh, kita punya cut loss adalah 495, pada masa tu kita kerugian 500, adakah kita sanggup cut loss ataupun kita ada teknik harapan? Kita ada teknik harapan, which is bila dah kena cut loss, kita tak cut loss sebab kita rasa rugi dah 500. Sebab aku rasa nanti dia akan rebound balik, pergi naik dan melepasi harga aku rugi sekarang ni. Maksudnya aku akan untung RM600. Contoh. So dia still hold. Tu teknik harapan. Sebenarnya dia dah kena keluar lah. Kalau dah kena sampai kat bawah ni 490 pun tak keluar lagi kan. Sebenarnya kita dah predict kalau turun sampai bawah ni, bocor support, dia nak jatuh. Tapi dia tak keluar. Itu bahaya. Orang macam tu better ambil jalan profit dulu. Sebab nanti banyak sangat rugi, dia tak jadi cut loss. Bila dah banyak sangat tengah rugi, dia tak jadi cut loss. Yang orang macam tu better short cut loss short. Yes. Rugi 200 je, keluar je lah. Sebab you tak mampu nak tanggung kalau 500 rugi. Ada orang okey je 500 rugi, dia nothing untuk dia lah. Sebab dia boleh dah tampung balik kerugian dia dekat kaunter lain. Rugi 500 sini, aku akan dapat 1000 kat sana. Contoh. Dia ada orang dia terpulang. Saya tak tahu. Kita ni emosi semua lain-lain. Sebab tu kita nampak kaunter nak naik tapi kaunter turun. Sebab ada orang dia nampak kat lain, dia nampak kaunter nak turun, so dia jual. Ada orang nampak kaunter cantik, dia pergi beli. Ada orang tak tahu apa-apa, dia follow je. Dia nampak macam semua orang beli, aku tumpang. Walaupun sebenarnya orang yang beli tu orang yang just nak push harga untuk keluar. Alright, so kita tak boleh nak tahulah. Ini masing-masing punya trading plan. Sekarang saya nampak sini lah 490 kat loss. You can EP here. So kalau you EP dekat sini, takkan you punya target 530 sikit sangat. Itu untuk target intraday. Kalau intraday, yes, you punya dalam 3 bit untung, kat loss 3 bit rugi. Senang je. Naik 3 bit, ambil. Turun 3 bit, keluar, jual. Rugi tak nampak situ. Counter lain pula, nampak cantik, masuk. 3 bit, menang, keluar. Dia macam yang intraday selalunya 50-50 risiko dia. Untung 150, rugi 150. Untung 300, rugi 300. Dia 50-50. Dia tak boleh nak buat macam kita swing. Swing selalunya macam rugi 5% atau 10%. Keuntungan maybe 20, 30, 50% and above lah. Kalau dia swing long, selalunya dia punya expectation tinggi lah. Atas 20%. Okay. Kalau macam ni kan, kita nampak sangat cantik. Kita expect dia boleh pergi sampai 635. So keuntungan yang kita target untuk swing. Okay. Tapi walaupun saya tetap rasa bimbang lah untuk nak bagi saja swing tu. Tapi just nak tunjuk contoh kalau macam market cantik, no hal lah masuk sini. Kita TP dekat 635, kita dapat 23.43% dan kerugian kita tanggung kalau kita cut loss adalah wow. Okay. Kita nak cut loss dekat 490 okay. Saya expect okay. Dalam 4%. So kerugian kita nak kena tanggung 4%. Keuntungan yang kita expect adalah 23.43%. Itu untuk orang yang swing ada pada ketika market cantik. Market tak cantik ni, I don't think so. I think better you guna trailing stock lah. You follow Okay, contoh masuk 515. Okay, no. Sebab dia tutup 515, maybe you masuk 520. Okay, you masuk 520, you punya cut loss adalah 3 bit. So you letak trailing stop. Stock limit you adalah 3 bit kat bawah. 515, 520. Alright, 505. So you punya tu adalah 505 ataupun 5%. And then kalau di harga dia naik 530, you adjust balik you punya trailing stop. Masa ni kalau dia jatuh, you rugi tau. Trailing stop ni itulah dia punya cons cons and pros. Cons and pros saya kata. Kekurangan dan kelebihan dia. Kekurangan dia, kita pasang trailing stop pada waktu ketika mula-mula beli adalah dalam keadaan rugi. Di mana entry kita 520, kita punya trailing stop kita pada ketika itu adalah 50 sen contoh. Setelah harga naik, katalah harga berjaya melepasi rintangan dan pergi mencari 530,
pada ketika itu kita kena ubah lah. Kita ubah trailing stock kita yang asalnya pada 50 sen, mungkin kita letak pada harga entry kita, which is 515. So pada masa itu sekiranya 530 pergi cari balik 515, kita tak rugi, kita tak untung, tapi kita kena bayar fee transaksi. Okay, cukai benda lah tu lah. Okay, seterusnya sekiranya harga melepasi 530, so kita akan naikkan kita punya tu, contoh kita naikkan 520. So pada ketika itu sekiranya harga jatuh pada terkena kita punya trailing stock, kita akan dapat 520, so kita ada untung berapa bit lah. Dan seterusnya kita follow je harga, tapi di belakang lah agak-agak tak kena bila dia nak turun, sebab dia harga tak terus gerak naik canak macam tu kan. Dia kan naik, dia ada orang jual sikit, naik ada orang jual sikit, naik. So kita expect mungkin dia naik 3 langkah, dia turun 2 langkah, dia naik lagi 3 langkah, dia turun 2 langkah. So kita punya follow mungkin 3 langkah pula, 3 bit ke belakang atau 4 bit ke belakang. Ubah lah, yang kena ubah trailing stock tu, follow the price, harga semasa. Harga semasa berapa, kita follow 4 langkah sikit ke belakang dia. Kita macam orang detektif yang nak follow penjahat. Kita nak tangkap penjahat tu, kita follow jauh sikit. Once dia kena perangkap kita dapat lah keuntungan tu. Okay, keuntungan tak istilah apalah. Alright, itu dah cara nak buat trailing stop. So kalau tengok ni, memang kalau boleh pergi atas sini, ini resistannya dia buat rejection, at least dapat 545 ke 540 ke, bolehlah TP kat situ gitu. Itu so far Ecomax sangat cantik. Kalau ikut tengok dia punya divergent, lagilah canak-canak kan ni ke sini. So kenaikan dia macam tu tau, boleh pergi jauh, boleh bagi sampai 725 sen. Kalau betul-betul market cantik. Malangnya kita dalam keadaan market yang tak cantik. Tu sayang tu, kalau tak boleh kita swing sampai 725, tak kaya. Masuk sikit untuk 40%. Cun lah kan. Ni kita punya expectation kalau market cantik. Tapi masalah sekarang ni, masalah besar untuk kita semua trader dan juga investor pun. Even Jerome pun tengah masalah sebab counter market tu tak cantik. Market suka tarik indeks jatuh. Counter cantik macam mana pun jatuh tak. Okay, tak apa, kita buat review je secara technically. Alright, technical memang cantik lah. Tertutup sini semua. Technical cantik kot ni. Di atas EMA 100 yang kalau orange. Sini kalau apa yang hijau-hijau lumuk ni adalah 50. And then dia baru saja touch MIC-BB kalau kita nak positive result, kita beli di atas MIC-BB lah. Ngam dia pecah 515, itu terus masuk. Expectation apa BB lah, kita punya lebih kurang 535 lah expectation. Tapi resistance ada kat 530. So hati-hati. Siapa yang nak main sekejap tu, mungkin 530 kita punya resistance di tangan ada kat situ, kita beli kita jual dengan keuntungan dekat bawah 1 bit ni lah, 525. Masuk 520 jual 25, mana nak untung, tak boleh. Kita kena fikir juga. Ini kalau orang masuk daripada awal, tak tahulah dia detect sini candle makan yang bearish sebelum, so dia masuk ke awal sini 505, bolehlah dia TP 525. Kita yang baru masuk 520, mana nak untungnya kalau 525 satu bit tu. Kalau orang masuk 20,000 30,000 mungkinlah untung. Yang masuk below 10k satu bit tak lepas nak makan. So kena fikir juga. So kita kena expect dia boleh pergi jauh lah. Terpaksa lah juga swing sampai ke atas ni 535. At least 520 masuk 535, ada kat 3 bit kan, right? Okey lah juga macam tu. Sebab dia tengok ada resistance kat ni, line tak, maksudnya ketinggian 20 candle sebelum dia dekat area situ. So mungkin dia akan pump 540, jatuh balik 530. Okay, so kalau kita dapat 535 and then kita re-entry balik dekat 530, so ada peluang lagi untuk kita TP kat 570. Counter yang sudah uptrend, jangan takut untuk masuk balik. Kadang-kadang kan kita dah beli kat bawah. Contoh kita dah beli masa dia validation ni dekat 505. Once kita dah TP kat area 530, kita tak masuk balik dah counter tu. Sebab kata
Aku beli hari tu 50 sen je, sekarang dah 57 sen. Nak masuk berapa? Rugi lah aku, dah nak kena beli kat atas pula. Sebenarnya tak. Kaunter yang tengah uptrend boleh masuk banyak kali. Sebab dia akan buat perangai dia macam ni. Dia buat high, dia buat hello, kita ada peluang lagi untuk masuk. High, dia buat hello kat sini, ada peluang lagi masuk. Dia buat high, dia buat hello kat sini, ada peluang lagi masuk. Kat sini dia buat dead cross. Tunggu dulu habis settle, dia cross up balik, kita boleh masuk. Okay, TP kat area-area dekat sini. Lepas tu dia ada dead cross, keluar lagi lah. Keluar lagi, tunggu lagi, tunggu sampai dia dah cross up balik. Sekarang dia dah cross up balik, boleh masuk balik. Ya, nanti dia akan repeat. Dia akan repeat same pattern, which is sampai kat satu tahap dia akan buat dead cross, kita keluar. Okay. Lepas tu dia akan turun, biarkan dulu. Once dia dah cross up balik macam ni, masuk balik. Okay. Lepas tu dia sampai, dia akan naik. Slowly, gradually akan achieve lah dia punya highest target dia. Okay. Semua ada target ni. Sebenarnya kita ni mengikut je mereka yang mencorakkan chart pattern. Kita just follow. Kita yang tak tahu apa-apa ni, kita follow. Kita tengok apa yang kita nampak dekat chart semasa. Nampak cantik, kita masuk sajalah. Dengan pasang cut loss lah. Trading stock kita nak tahu, sebab tu kena ada trading plan. Contoh trading plan kita. Okay, on balik okay. Lupa gun square of 9. You guys can cari dekat sini pam. Mana dia? Saya tak jumpa pula budak ni. Mahir saham pula yang biasa digunakan. Okay, cakap.net ni contoh current price 515, right? So you punya entry adalah, dia punya suggestion entry terlampau jauh lah, 545. Saya punya suggestion entry 520. So 520 stop loss 515 tu. Okay, kalau dia kata 515 tu stop loss, so maksudnya itu adalah support terkuat kita duduk dengan dekat betul-betul support. So 515 adalah support kita. So kita punya cut loss 510. Settle. Alright, EP kita 520, cut loss 510. Sebab ni bukan sebab gancat lah. Kalau yang masuk gancat, kalau yang masuk based on swing ni, cut loss kita 490. Okay, kita ikut suka nak guna cut loss yang ni ke? Cut loss dia ni, stop loss dia dekat 515 kan? Kita ambil lah 510. Jangan terlampau ni rigid sangat. Itu kalau guna gun square of 9. Kalau kita guna lukisan yang kita boleh swing nak pergi jauh lagi, kita mungkin akan EP aku 520 based on breakout, based on BBO breakout so cut loss based on support, strong support. Cut loss based on strong support 495. Okay, 495 CL at 490. Kena bagi tahu reason sikit. And then kita punya TP, kita punya expectation tadi nak pergi ke berapa? Kita nak ambil at least ambil kat sini lah, rintangan sini. Okay, 540 TP1 540 dia punya rintangan, so maybe 535. Ya 535. And then net resistance kita ambil 565. TP2 565. So kalau yang nak re-entry, boleh cari re-entry balik TP 565 maksudnya ada cut loss area 535. Keluar dulu, masuk balik TP next TP 565. Okey, seterusnya okey 605 TP3 nanti 605. Alright. Ni kita gunakan kan kita tarik area. Sia-sia je buat tak guna. Guna kita punya real plan. And then kita punya 100% is 635. That's it. Okay, kita ambil sampai TP4 je lah. TP4 ni boleh buat secara re-entry ataupun you hold. Hold tu pasang trailing stop. Kita punya expectation dia boleh pergi sampai 635. Then you boleh guna trailing stop. Ini untuk orang yang nak swing lah. Orang yang tak ada masa nak hadap counter setiap hari tak sempat nak tengok screen lah. Laptop menghadap tu dia tak mampu, so then dia kena buat trailing stop lah. Trailing stop yang jauh tu lah, hanya 490. Orang yang duduk menghadap ni mungkin trailing stop dia tak jauh mana lah, mungkin 510 sebab dia boleh tengok, dia boleh adjust, dia boleh nak TP awal.
Kalau orang yang swing dan tak sempat tengok, takkan dia nak TP awal. Dia ada kebaikan dan keburukan juga. Orang yang swing long yang dia bekerja, dia tak sempat tengok skrin, so dia tak gelabah, dia tak ada emosi masa tu sebab dia tak tengok. So, dia tak ada nak take profit awal. Atau orang yang duk tengok selalu ni, nampak dia jatuh sikit dah gabra, dia akan TP awal, lepas tu naik. Itu kekurangan untuk orang yang swing yang tak tengok kan, tak tengok skrin ni pula. Dia terkenal lah kat Allah dia kat bawah sekali. Sedangkan orang yang tengah tengok nampak orang duk tengah jual, buat apa dia nak tunggu, dia akan jual awal. So dia punya kerugian sikit. Dia compare tu orang yang duk swing tahan stop loss dekat 490. Dia dah rugi banyak Okay. So ada keuntungan dan kerugian sebab kalau orang yang emosi kuat, dia tengok skrin setiap hari, setiap masa pun, dia tak ada efek pun dia punya emosi nak pergi jual, nak pergi beli. Tak ada. Dia ikut apa trading plan dia je. Tapi orang yang emosi tak stable, dia tengok orang jual, dia jual. Tengok orang beli, dia beli. Tengok orang jual. Tak tahu apa. Even dah study, dah buat trading plan elok, dia pergi main suka-suka hati nenek dia juga waktu live tu sebab dia gabra. Okay. Kalau orang yang macam tu lebih sesuai lah dia jadi orang yang bekerja tak tengok tu. Tapi keuntungan untuk orang yang emosi stable, dia dapat untung banyak. Tiap hari boleh menghadap. At least setiap hari buat duit lah. Tak sikit, tak banyak sikit. Rugi sikit, untung sikit. Rugi sikit, untung sikit. Yang penting untung melebihi kerugian. Right. Dia benda ni kena skill, practice dan ambil masa. Setahun pertama mungkin untung sikit je. Tahun kedua mungkin untung lebih sikit. Tahun ketiga untung banyak. Tahun keempat banyak-banyak. Tahun kelima baru dia stable, lebih banyak untung, dah pro dah. Kita perlu develop lah benda tu masa. Benda tu practice dan benda tu luck jugalah. Luck dari segi kadang orang dia punya kefahaman lebih laju. Dia punya practice ambil dalam masa 6 bulan dia dah terror. Ada orang perlukan 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. So jangan duk compare diri kita dengan orang lain Jangan compare. Dan jangan judge orang lah. Jangan duk judge orang tu teruk, orang tu pandai, orang tu apa. Lantak dia lah. Yang penting kita dengan kita punya sendiri punya trading. Kita punya profit kita sendiri, kita punya capital kita sendiri yang penting. Orang nak jadi apa, orang tu kaya, tak ada efek kita pun. Dia bukan nak bagi duit kat kita. Orang tu rugi pun tak ada efek kita juga. Bukan duit kita. Sama je macam tu je. Cumanya respect lah kalau orang tu dah bagi ilmu, hargailah ilmu tu. Dan kalau kita nak belajar dengan orang tu, so kita kena ikut cara orang tu lah. Macam tu je lah. Saya banyak kali dah ulang benda macam ni. Tolong respect saya punya masa. Sebab saya tak boleh nak layan semua orang setiap masa. Saya perlukan masa saya sendiri. Saya perlu juga nak study. Saya pun bukan yang cerdik, pandai, terror semua. Saya tak tahu banyak benda yang saya nak kena study. Expectation saya ni macam prediction. Betul ke? Saya pun tak tahu. Itu apa yang base yang ilmu sikit yang saya ada tu saya apply. Tu je. Okay. Alright. Itu lah. Ni dah buat dah. Nanti kita pergi ke kaunter lain pula. Saya nak tengok Jackson. Sebenarnya. Alright. This one consider done lah Indie semua cantik. Maksudnya ni dah ada lah dia punya label downtrend line dia punya ada, support line dah ada, EPTP semua ada. Ni kena baca. Ini kita tunggu dia punya cross up. Biru kena cross up, merah baru cantik. Ini RSI cantik, MACD atas kosong. Right. DMI dia rendah lagi. DMI over 70. So okay lah. Lepas tu dah ada strong momentum, blam, pergi naik je lah. Okay, settle Jackson nak terus buat sekarang ke kita buat video lain? Saya nanti kalau buat panjang-panjang semua jadi panjang. Siapa nak tengok? Area target ini hak sama tergaduknya. Itu buanglah sama tergaduknya Jackson ni. Sekarang dah jadi benda lain pun. Alright. Okay, nampak dia nak cross ke bawah dulu. Tapi dia punya price action ni nampak dia nak break up. Okay, kita tengok nanti. Kadang Indie kata lain. Yang benda harga kat depan ni nampak tapi kena break up lah. Nampak dia ada resistance kat situ. So break up dulu baru belilah. Biar lambat asalkan selamat. Ada orang kata masa awal orang aku beli kat bawah, aku untung lebih, kau pun nak masuk. Tapi termasuk dengan ilmu. Itu tak nak ambil risiko, takut beli kat sini je jatuh kat awal, rugi kita. So itu masuk lambat sikit, mungkin untung kita tak sebanyak yang dia ni yang masuk awal. Tapi kita risiko sikit. Maksudnya kita 280, katalah kita entry kat sini, kita punya kat Allah 270. Rugi kita 2 bit. Keuntungan kita banyak bit lah, 320. Macam dia ni kalau masuk sekarang ni, kerugian nak tanggung dekat 230. Masuk
270 nak rugi 230, sanggup ke? Tanya diri sendiri. Orang dah masuk awal, okay, nanti dia lah. Kita tak nampak confirmation lagi. Yang ni tengah turun. Scare. Okay, takutlah. Okay. Ya, so kena tengok lah. Mungkin kita nak tunggu dulu dia kat 280. Overall, just sememangnya adalah konten yang tengah buat uptrend. Cuma uptrend yang besar. Ya. Dia punya tu jatuh dia tu. Dia boleh jatuh sampai 20 sen. Parah-parah. Tapi walaupun dia jatuh kat 20 sen, dia sebenarnya overall trend. Cuma sanggup kan nak tunggu sampai masuk sini kan. Masuk 280 nak turun sampai 20 sen. Ya. Mestilah tidak. Cakap last shot je lah. Turun bawah 270, bye-bye. Nanti dia cross up. Dia cross down. Dia kan akan cross up balik. Masuklah balik nanti. Tak perlu terburu-buru. Tak perlu macam fear of missing out. FOMO. No need to worry. Okay, kalau you scalping, then you gonna take the scalping lah. 50 minit, 5 minit, 1 minute. Ikutlah kelajuan masing-masing punya tangan sotong tu. Okay, yang ni daily ternampak dia sebenarnya uptrend dan dia sedang break up middle channel. This one is middle channel. Dia dah break up. Mungkin dia stable di atas middle channel dan terus pacak naik ni. We don't know. We have to see this morning. Today. Okay, this one also lah. Kita tengok dari segi volume yang cantik. Sebab sini volume macam nak naik waktu harga naik. Dan waktu harga turun, volume jualan tak tinggi. Then waktu dia break up, mengatasi dia punya volume masa dia jatuh yang sebelum-sebelum. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dia dah mengatasi. 4 hari yang sebelum dia dah berjaya break up volume dekat sini. So ada harapan mungkin dia nak buat kenaikan minggu ni. Sebab dia berjaya mengatasi 4 hari sebelum. Maksudnya hari Jumaat tu dia mengatasi volume berjualan pada 4 hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu. So kita expect mungkin ada ke barangkali nak naik based on volume dan price. Dan juga dia break up middle channel. Tapi MACD tak nampak MACD belum MACD dia nampak turun ke bawah merah. Yang ni cair. Okay, kalau kita nak kan dia hijau pun nak naik, ni bukit nak turun. So kita agak risau. RSI so far okay, ada momentum. Of course harga tu dah naik. Okay, momentum ada. MACD dia kata atas kosong. Yes, atas kosong memang ada, tapi dia punya hijau tu hijau pula, biru dia nak cross ke bawah. Biru cross ke bawah merah, agak menakutkan. So tunggu dulu hari ni, confirm dia break atas $280, then you can consider it you punya entry. You punya kat alas maybe 270. You punya TP ada 320. Kalau you guna this one, ini dia punya low point terdekat, ini high point terdekat. Low point yang latest, which is area sini, dan you punya TP adalah mungkin first adalah 320 dekat 61.80%, which is Fibo, golden Fibo, and then the next is 100%, which is 370. Lepas tu kita boleh lah TP mana-mana kita nak ni, this one or this one. Ni semua resistant, dia boleh pergi tak boleh pergi. Kita tengok momentum kat bawah ni samalah, boleh pasang RSI, apa-apalah kita nak pasang oscillator. Satu escalator, satu movie average untuk membaca. Tapi kena pandai lah baca. Nak pandai baca macam mana? Saya ada share video-video mengikut topik indikator. Kalau nak berdasarkan indikator. Kalau tak berdasarkan indikator yang ada drawing pun ada juga video sebelum ni. Jangan lupa untuk tengok. Right. Kalau based on the indicator, ada still turun sekarang ni. Tak ada cross up lagi. Tapi bertahan atas MA20, mid BB. So kuatlah dia rebound dekat mid BB. Adakah dia akan meneruskan kenaikan lepas dia rebound? Adakah dia melantung ke atas? Sama-sama kita nantikan. Dan dia sekarang dah berjaya cross up harga 200 hari sebelum, 200 candle sebelum ni, SMA 200 rintangan yang kuat dia berjaya atasi. So barangkali besar dia boleh naik dan pergi sejauh-jauh alam. 200 yang sebelum dia berjaya pecah, mungkin 200 hari ke atas dia akan naik. Mungkin kita pun tak tahu, pandaian saja, tapi market tak cantik. Overall dia uptrend sebab dia di atas SMA 200. Untuk overall panjang punya cerita ni, Yang pendek punya cerita belum cross up. Yang panjang punya cerita
SMA 200 dah lepas, 200 candle sebelum dah lepas. 100 candle sebelum dah lepas, mana orange mana? Dan 50 candle sebelum dah lepas. Maksudnya setahun dah lepas, 6 bulan lepas, 3 bulan lepas. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya untuk swing, nampak dia sangat cantik Jackson. Swing long. Tapi untuk short term, baru saja melepasi MA20. Mungkin memerlukan 2 minggu untuk dia naik. Mungkin. Okay. Adakah 2 minggu tu adalah start dengan minggu ni ataupun minggu depan? We don't know. Adakah minggu ni kalau kata naik, dia naik hari ni? We don't know. Mungkin hari ni turun dulu, mungkin hari ni terus naik. Tak tahu, tengok kejap lagi. Tapi kita nampak expectation dia boleh pergi sampai 320. Alright. Itu adalah untuk Jackson. Okay. Ecomed dah, Jackson dah. Apa lagi? Data prep semua dah buat Itulah, nanti ada kaunter lain saya update pemujaan. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk mendapatkan indikator saya, jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham. Cari saya kat sana @Syahidah FZ. Okay. Harga semua ni adalah RM100. Dia ada 14, bukan 14, 15, 16. Siapa tak tahulah, banyak daripada 5 je asalnya jual. Dengan screener 2-3 kucing berlari. Tiba-tiba dah jadi selonggok. Selonggok sebab kita try yang ni, kita try ni. Kita kan bereksperimen, tengok the result. Mungkin sebab ada orang sesuai indikator 2 yang ni. Ada orang combine 3, ada orang combine 3 ni. Hampa saya dah bagi semua benda. Try sendiri-sendiri. Nanti sikit-sikit tanya saya, mana satu nak guna, mana satu nak guna. Entahlah labu. Pandai-pandai sendiri gaji sebab orang lain taste. Saya tak boleh nak paksa orang tu makan nasi lemak kalau dia tak suka nasi lemak. Saya kata nasi lemak sedap, tapi dia tahu mana tak sedap pun. Itu you punya taste. So you kena try sendirilah. Okay. Benda ni semua bermain dengan kajian. The prediction saham ni. Kita pun tak tahu nak expect. Ada orang suka je guna lukis-lukis macam tu saja. Sebab dia nampak jelas. Ada orang still perlukan indikator. Then you gunalah indikator. Ada orang tak boleh nak hadam indikator pelik-pelik. Yang mungkin dia perlukan 3 saja ataupun 2 saja. Then you go with the 2-3 itulah. Alright. Cuma kita bagi banyak tools. Nak guna tools mana tu kena try. Saya dah bagi suggestion beberapa menunjuk mengikut saya punya review. Ada saya guna yang indikator ni, ada yang indikator ni. Macam mana yang rasa senang nak faham, pakailah yang tu. Alright. Okay, kita jumpa lagi. Berapa kali nak kita jumpa lagi ni? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.